Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, sabahul khair. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. A'udzu billahi bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Pada hari ini saya berniat, saya terasa macam nak kongsikan sesuatu tips. Tips apa? Tips untuk para suami dan para ayah yang dah puas baca surah lazim dalam solat tarawih dia. Dah puas dah pusing-pusing dah. Dah pusing-pusing daripada alam tarokai sampai kul a'udzu birabbin nas. Sebab kita dah malam yang ke-7 malam tadi. Kan malam tadi dah malam ke-7. Jadi kalau kita punya rotate tu, kalau kita punya rotate bacaan dalam surah apa, bacaan-bacaan surah dalam imam tarawih tu dah habis dah. Dah habis. Dia 5 hari sekali pusing. 5 hari sekali pusing. Itu kalau baca 8. Kalau 8 rakaat. Kalau 20 rakaat. Kalau 20 rakaat macam mana? Okay, Aunty Norita, terima kasih kerana menonton. Boleh share video ini supaya lebih ramai lagi para suami dan para ayah dapat manfaat. Jadi puas. Dah puas, dah habis dah. Dah habis pusing dah. Jadi dah puas. Jadi macam mana kita nak dapatkan keseronokan baru? Okay, saya nak bagi tips bagaimana kita nak para suami dan para ayah yang jadi imam tarawih ni, dia dapat kepuasan yang baru. Dapat kepuasan yang baru semasa menjadi imam tarawih. Sebelum tu saya nak ucapkan tahniah dulu. Tahniah kepada semua para suami, para ayah, kerana anda semua telah dinaikkan satu pangkat, dinaikkan satu level untuk jadi imam. Sekarang ni sebelum ni imam suami adalah imam keluarga, ayah adalah imam keluarga, suami adalah imam bagi isteri dia. Tapi sebelum ni kita sembahyang di masjid saja. Okay, sembahyang di masjid, sembahyang di surau. Kali ni betul-betul real punya imam. Memang kita praktikkan betul-betul punya. Yang kata slogan kata lelaki ni adalah imam bagi keluarga, imam bagi isteri. Inilah dia. Betul-betul punya mencabar kan, mencabar. Tapi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala dia dah naikkan kita semua para suami, para ayah, kita dah naik, Allah SWT dah naikkan kita satu pangkat. Allah dah bagi kita satu pangkat dan Allah nak naikkan satu level, iaitu kita semua adalah imam. Imam apa? Lepas tu satu imam fardu. 5 waktu tu kita sembahyang dekat rumah. Dah 5 waktu kat situ imam. Lepas tu naik pula imam tarawih. Kan? Allah naikkan pangkat lagi jadi imam tarawih lagi tu. Mana yang dia jadi imam tarawih, dia 20 rakaat pula tu memang terbaik. Mana 8 rakaat pun terbaik juga. Okey, terima kasih kepada yang menonton. Muhammad Fadil Abdullah, Ustaz Amin. Ustaz Amin, terima kasih. Imam kita imam di Masjid Saidina Ali Melaka, Bukit Katil Melaka. Okey, hari ni saya nak berkongsi tips bagaimana untuk mendapatkan keseronokan baru ataupun pengalaman yang baru bagi para suami dan para ayah. Kalau datuk lah yang duduk dekat kampung kan. Para datuk pun termasuk juga. Kadang-kadang anak lelaki yang dah dewasa pun termasuk juga. Okey. Banyak benda ni skop dia tu agak besar sikit kepada dan terbuka kepada semua para lelaki. Okey. Kerana kita jangan buat malu lelaki. Jangan biarkan, dan saya tak akan biarkan
para lelaki dimalukan. Macam tu Okey, minta maaf. Jadi saya nak bagi tips bagaimana para ayah dan para suami mendapat keseronokan baru sewaktu mereka ni menjadi imam tarawih. Dah puas dah dibaca, dah pusing-pusing, dah berapa kali pusing tak tahulah kan. Kalau dia punya kota baca dalam semayang tarawih tu cuma Alam Tarokai sampai Qul a'udzu birabbin nas je. Kalau lebih-lebih sikit pun wadduha. Daripada wadduha sampai Qul a'udzu birabbin nas, dah habis dah. Dah 2 kali pusing, 3 kali pusing dah. Jadi macam mana kita nak dapatkan saya nak bagi satu tips untuk dapatkan keseronokan yang baru. Okey. Terima kasih kerana menonton. Share lagi supaya lebih ramai lagi para ayah, para suami, ataupun kalau umumnya kaum lelaki. Okey. Sebagai umumnya adalah kaum lelaki, supaya lebih ramai lagi kaum lelaki yang dapat manfaat ataupun yang dapat keseronokan baru dalam hidup mereka. Mendapat keseronokan baru dalam hidup mereka. Oh, mantap ni ayat ni. Tiba-tiba terlintas pula. Skrip tu lain. Tiba-tiba terlintas pula. Supaya kaum lelaki mendapat satu keseronokan yang baru dalam hidup mereka. Okey, boleh. Baik, sharekan lagi supaya lebih ramai lagi yang dapat manfaat. Terima kasih Tuan Arif Fatih kita kerana menonton. Boleh share lagi kepada kawan-kawan supaya lebih ramai lagi yang dapat manfaat. Terima kasih kepada Hajah Nurlizah Ahmad kerana menonton. Hasan Fauzi kerana menonton. Terima kasih diucapkan. Hari ini saya ingin berkongsikan tips bagaimana kaum lelaki yang dinaikkan satu level ataupun satu pangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai imam fardu 5 waktu. Lepas tu naik lagi satu pangkat, imam tarawih. Sebelum ni kalau kita semayang kat surau masjid, ada imam-imam dia ataupun imam import kan, budak-budak tahfiz, budak-budak madrasah, ustaz-ustaz madrasah sahaja. Kita jadi makmum saja. Hari ni real punya kan. Kali ni Ramadan tahun ni real punya. Allah Taala bagi kemuliaan untuk semua kaum lelaki. Jadi imam 5 waktu dan jadi imam juga solat tarawih. Yang mana buat 20 rakaat grade triple A. Mana yang buat 8 rakaat grade 2A. Okey, baik. Jadi apa-apa pun semua terbaik. Jadi apa dia punya tips dia? Okey, tips dia adalah begini sekejap Saya fikirkan ayat yang best. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, cara dia macam ni. Cara dia adalah dengan cara kita melihat Al-Quran. Sebenarnya cara ni memang mungkin juga ramai kaum-kaum lelaki yang dah buat dah. Contoh macam Tuan Arif Fatih kita memang dah buat awal-awal dulu lagi. Okay, tapi ni untuk yang belum tahu lagi. Okay, yang belum tahu lagi, saya ingin kongsikan macam mana cara anda mendapatkan keseronokan yang baru. Macam Tuan Arif Fatih, dia dah awal-awal dah rasa dah. Oh, macam ni rupanya orang baca, imam-imam tahfiz kita baca begini rupanya. Okey. Jadi kepada yang di luar sana yang belum try lagi, inilah tips dia untuk anda. Cara dia apa? Cara dia yang pertama adalah dengan cara melihat Al-Quran. Lepas tu cara dia pemilihan Al-Quran. Pemilihan Al-Quran hendaklah Al-Quran yang besar, yang selesa dengan pandangan mata kita. Okey, dengan pandangan mata kita yang besar, yang dia punya latar belakangnya putih. Al-Quran yang besar, yang kita jelas nampak. Tidak digalakkan membaca menggunakan Al-Quran tafsir, kerana Al-Quran tafsir ni kebiasaannya dia punya ayatnya tu nampak kecil. Jadi susah. Sebab kerana bila kita jadi imam tarawih, kita tak boleh letak depan mata macam ni. Kita tak boleh nak letak Quran kita depan mata macam ni. Sebab kita akan rukuk, kita akan sujud, kita akan bangun daripada sujud. Jadi susah kalau kita ni. Jadi
Dengan cara dia macam ni, cara dia kita kena letakkan jauh sedikit. Jauh. Kita letakkan jauh sekira-kiranya bila kita nak rokok, bila kita nak turun sujud, tak kena kepala kita. Tak kena kepala kita. Okey, jadi itu sebablah bila jauh, untuk orang yang rabun pakai kacamata macam saya ni, jadi dia ada tahap jauh dia. Kadang-kadang ada mata yang bagus, macam ni dah nampak dah. Okey, jauh sikit pun boleh. Jadi kerana jarak macam tu, jadi penggunaan Al-Quran kena betul. Kalau ada Quran besar macam tu, lagi bagus. Quran besar lagi bagus. Tapi kalau nak Quran kecil, saiz A4 macam ni, kalau boleh guna yang tidak ada tafsir. Lepas tu latar belakang dia putih, supaya kita jelas. Okay, kemudian penggunaan Al-Quran. Lepas tu yang besar dan jelas. Lepas tu kita gunakan stand. Kalau ada stand tinggi kan, kalau ada stand macam dekat masjid tu lagi bagus, macam tuan punya. Okay, ataupun kita boleh DIY. Okay, kita boleh DIY kan dia. Kita boleh DIY kan dia dengan cara kita tindih-tindihkan meja-meja apa yang ada dekat rumah kita tu, kita keluarkan je lah kan. Kita keluarkan apa yang ada, asalkan dia boleh jadi tinggi selaras dengan kita punya mata, selaras dengan kita punya keselesaan kita nak melihat Al-Quran tu. Okay, kita DIY lah macam mana pun. Buatlah kayu apa benda, stand. Lepas tu letak meja atas dia, letak dia. Okay, macam tu cara dia. Lepas tu kalau boleh kita adakan sepit. Okay, penyepit. Kalau ada penyepit yang besar, kita sepitkan dia. Supaya kalau kita ada kipas, kita pakai kipas. Ataupun kipas daripada depan ke, kipas daripada atas ke, dia tak terbang. Dia tak terbang, dia tak terselak. Kan kalau dah syok-syok kan, tarik bawa Imam Mekah punya lagu, tiba-tiba dah terselak. Dah gelabah pula kat depan tu kan. Jadi untuk nak selamatkan, untuk mengelakkan daripada Al-Quran tu terselak-selak ditiup angin, jadi kita adakan sepit. Kita sepit dengan awal-awal. Okey. Itu untuk cara cara penggunaan Al-Quran itu, macam mana cara dia. Okey, cara dia adalah tadi saya ulang balik. Tengok Quran, penggunaan Al-Quran kena betul. Lepas tu kena adakan stand yang tinggi dan sepit. Okey, itu satu. Lepas tu pula cara nak lancarkan pula. Cara untuk kita lancarkan bacaan. Sebab kadang-kadang ada orang yang jenis tak lancar baca Quran. Ada orang yang jenis tak lancar baca Quran, tapi dia nakkan juga merasai sesuatu pengalaman baru dalam hidup dia. Dia cuba juga. Okey, jadi cara dia macam mana? Okey, cara dia yang cara tadi dah habis Cara tadi dah habis. Ini cara untuk mengulang pula. Cara untuk melancarkan bacaan Al-Quran. Walaupun kita baca tengok, tapi kita kena lancarkan dulu. Kita kena prepare dulu. Kalau tiba-tiba malam tu lepas sembahyang Isyak baru kita nak buka Quran, dia khawatiri dia akan sangkut-sangkut. Dia khawatiri bacaan tu tak lancar. Bacaan tu sangkut-sangkut. Silap-silap bila kita baca nanti Allahu Akbar. Bila kita baca tu nanti kita akan tengok Quran macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyriki namun macam tu. Kita kena tengok Quran macam tu sekali. Punyalah sebab apa? Sebab kita tak prepare. Sebab apa? Kerana kita tak prepare. Walaupun kita tengok Quran, kita nak baca tengok Quran, tapi kita tetap kena prepare juga. Begitu jugalah dengan imam-imam tarawih, imam-imam hafiz yang tarawih. Macam itulah rutin dia. Sebelum malam tu sebelum dia nak jadi imam, daripada lepas subuh sampai tengah hari dia kena lancarkan. Kalau yang dah lancar, alhamdulillah senang. Lepas asar dia belik-belik sikit, settle. Alhamdulillah, sebab dia memang jenis jaga Quran. Hafalan dia memang betul-betul mantap. Jadi dia cuma gunakan masa lepas asar, belik sikit, baca-baca sikit. Malam dah boleh bawa lancar. Tapi kalau jenis yang tak lancar, macam saya, daripada pagi lepas subuh, malam ni nak bawa juzuk 2.
Malam ni nak bawa juzuk 2. Daripada lepas subuh tu sampai ke tengah hari, kerja dia lancarkan. Lancarkan. Dah lancar, ingat-ingat lupa sikit, lancar. Lepas tu nanti lepas asar kena belik lagi sekali. Tengok. Okey dah. Sekali lalu. Lepas maghrib kena tengok lagi sekali. Dah. Itu yang jenis yang tak lancar macam saya lah. Okey, yang mantap, alhamdulillah banyak kawan-kawan saya yang mantap-mantap. Jadi untuk kita yang baca Al-Quran tengok, pun tetap kena buat preparation, persediaan awal seperti macam tu juga. Tapi tak adalah nak kena hafal sampai nak kena lancarkan sampai nak hafal Quran. Dia bawah sikit lah level dia. Dia cuma baca, bacaan yang sesuai ataupun bacaan yang disarankan adalah dalam semuka tu kita ulang dalam 5 kali ke 10 kali. 5 ke 10 kali. Contoh dia. Okey, nanti saya bagi contoh. Okey, yang pertama dia kena ulang satu muka tu sebanyak 5 kali ke 10 kali. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali, 10 kali. 10 kali dia kena lancarkan. Tengok betul-betul. Macam nak hafal, tapi dia bawah sikit level dia daripada hafal. Hafal tu 30 kali, 40 kali, 50 kali. Lepas tu baca sikit tak tengok, baca sikit baca tak tengok, baca sikit baca, lepas tu baca tak tengok, macam tu. Tapi kita bawah sikit level dia, iaitu kita baca tengok betul-betul sekali, 2 kali, 3 kali, sampai 10 kali. Paling kurang 5 kali. Okey? Itu yang pertama. Yang kedua, kita bahagikan siap-siap. Kita bagikan, okey, hari ni kita target kita nak baca surah apa, ataupun juzuk berapa, ataupun muka yang mana. Baik, kalau nak best, tip dia adalah tadi yang pemilihan Al-Quran tadi kan, saya select yang sekali, pemilihan juzuk bacaan. Kalau boleh untuk kita ni, kita baca, kita pilih juzuk yang belakang-belakang. Kita jangan pilih juzuk yang depan-depan. Kita pilih juzuk yang belakang-belakang. Okey, kenapa kena pilih juzuk yang belakang-belakang? Okey, sekejap lagi saya kongsikan kenapa kita kena pilih juzuk yang belakang-belakang. Okey, terima kasih Wan Chu kerana menonton. Sharekan lagi supaya lebih ramai lagi kawan-kawan di kalangan lelaki kita dapat manfaat. Kenapa kita kena pilih juzuk yang belakang-belakang? Kerana juzuk yang belakang-belakang ni banyak surah-surah yang menggunakan ayat yang pendek-pendek. Macam contohnya juz 30 Amma yatasaalun sampai wadduha tu. Kalau kita selalu wadduha kan, kita cabar diri kita sikit, kita ambil daripada Amma yatasaalun. Dia punya ayat dia pendek-pendek. Juzuk 29, juzuk 28 pun pendek-pendek, ada pendek ada panjang juga. Lepas tu juz 27. 27 banyak juga yang pendek-pendek. Juz 26 pun banyak juga yang pendek-pendek. Juz 25 pun ada juga yang pendek-pendek. Okey, kita pilih juzuk yang belakang-belakang. Kenapa kena pilih juzuk yang belakang-belakang? Kerana juzuk yang belakang-belakang ni banyak surah-surah ataupun banyak bacaan-bacaan yang menggunakan ayat yang pendek-pendek. Menggunakan ayat yang pendek-pendek. Okey. Lepas tu bila kita dah lancarkan, kita dah tahu dah, okey, hari ni saya bawa tarawih 8 rakaat. Okey, jadi saya nak baca muka ni. Dalam 8 rakaat tu saya nak baca muka yang ini. Kalau saya baca, okey, saya punya tarawih bawa 10 rakaat. Okey, saya nak bawa muka yang ini. Berapa muka? Kita dah tetapkan dah awal-awal. Daripada pagi tu kita dah tetapkan. Lepas tu pula, kita bukan setakat kita tentukan juzuk berapa kita nak baca. Bukan setakat kita nak tentukan muka mana yang kita baca, surah apa yang kita baca. Bukan setakat itu saja. Bahkan kita kena tetapkan, okey, contoh dia macam ni. Saya akan pilih satu surah. Siapa yang ada Quran boleh buka Quran. Saya akan pilih satu surah yang ayat dia pendek-pendek. Okey, sekejap. Saya cari dulu ayat yang pendek-pendek. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Okey, saya buka juzuk 29. Yang saya buka ni contoh saja Yang saya buka, siapa ada Al-Quran boleh tengok Al-Quran. Saya sedang buka juzuk 29. Juzuk 29. Okey, saya buka juzuk 29, Suratul Qalam. Suratul Qalam, muka surat 564. Muka surat 564. Okey, surah dia adalah surah Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Pendek saja ayat dia. Kita tengok pun, wah, bestnya baca ayat ni. Pendek-pendek, senang. Okay, kenapa kita kena baca juzuk belakang? Sebab ayat dia pendek-pendek. Kenapa kena baca ayat pendek-pendek? Kenapa kena pilih ayat yang pendek-pendek? Kerana kita tak nak baca banyak-banyak. Kita tak nak baca satu rakaat tu satu muka. Walaupun kita lancar baca tengok, kita tak naklah baca satu rakaat tu satu muka. Sebab kita kena tengok juga kemampuan makmum kita kat belakang macam mana. Kita kena tengok juga kemampuan ataupun kesediaan makmum di belakang kita. Okey. Jadi cara dia senang saja. Caranya kita jangan baca banyak-banyak dulu. Kita target untuk baca satu rakaat tu 3 baris saja. 3 ke 5 baris. Kita target satu rakaat tu kita baca cuma 3 baris ke 5 baris sahaja. Itu sebablah kita kena pilih juzuk yang belakang-belakang. Itu sebablah kita kena pilih surah-surah yang mengandungi ayat-ayat yang pendek-pendek. Kerana apa? Kerana seolah-olah macam kalau kita baca juzuk yang belakang-belakang, ayat yang pendek-pendek, dia seolah-olah sama je. Dia punya kadar masa dia, tempoh masa dia macam kita baca Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. 6 ayat. Sama je dia punya tempoh masa, ataupun sama je dia punya masa dia punya penat dia. Sama je macam kita baca Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sama je. Ayat pendek-pendek. Sama je kalau kita baca wadduha wal laili idza saja. Sama je. Jadi kita tak nak kacau. Kita tak nak lebihkan kerja kita, penat membaca, ataupun kita tak nak panjangkan tempoh masa kita sembahyang. Kita tak nak panjangkan tempoh masa kita sembahyang. Jadi kita baca pendek-pendek. Seolah-olah macam kalau kita selalu baca rakaat pertama Alam Tarakai, rakaat kedua Li'ila fi Quraisy, rakaat pertama Ara'aital ladzi, rakaat kedua Inna a'tainakal kautsar, rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Idza jaa nasrullahi wal fath. Kita tak nak tambah masa dan kita tak nak tambah tenaga. Cara dia macam mana? Kita pilih surah yang mengandungi ayat yang pendek-pendek. Lepas tu kita baca cuma 3 baris. Rakaat pertama 3 baris, rakaat kedua 3 baris, rakaat yang pertama nanti 3 baris lagi, lepas tu 3 baris lagi sampai 8 rakaat. Berbalik pada surah Al-Qalam tadi. Al-Qalam, okey, suratul Qalam. Kita tengok, cuba kita kira. Kalau 3 baris dia kita dapat berapa ayat? Nun wal qalami wa ma yasturun. Kalau 3 baris, 1 2 3, kita dapat 6 ayat. Dekat situ ada 6 ayat. Macam tempoh masa dia macam kita baca Qul ya ayyuhal kafirun je. Macam kita baca Qul ya ayyuhal kafirun. Terima kasih kepada menonton. Okey, terima kasih kerana menonton. Nur Hazwani, Izwan Faris, Ramadan Sudin, Tuan Ismail Ibrahim, Tuan Muhammad Fazli. Terima kasih. Terima kasih yang belanja saya love. Terima kasih kepada yang belanja saya like. Okey. Share lagi live ni supaya lebih ramai lagi kaum-kaum lelaki yang mendapat manfaat, yang dapat keseronokan baru dalam hidup mereka di bulan-bulan Ramadan ni. Terima kasih. Saya tengok yang blue tu naik ke atas, saya semakin bersemangat. Macam tu. Okey, jadi saya tak ada target nak live dengan lebih panjang, dah 25 minit.
Okey, saya akan teruskan. Saya akan teruskan. Terima kasih kepada Alif Syahrizan kerana sudi menonton. Boleh share lagi pada kawan-kawan lain. Okey, kita nak baca sekitar 3 baris ke 5 baris saja. 3 ke 5 baris saja. Okey, tadi kita dah cakap, daripada kalau kita mula daripada suratul Qalam, 3 baris kita dapat 6 ayat. Pakai nama lain je ni. Saya Haziq. Oh, Haziq. Okey. Okey, terima kasih Tuan Haziq. Terima kasih Tuan Haziq kerana menonton. Share lagi, belanja like, belanja love. Belanja like, belanja love pada saya. Kita beri aura yang positif pagi ni kepada saya supaya saya dapat sampaikan, saya dapat kongsikan tips ni kepada semua kaum lelaki, para suami, para ayah, supaya dia jadi lebih awesome lagi. Sekarang ni kita dah awesome dah ni. Kita dah awesome dah. Para ayah, para suami dah awesome dah ni. Kan, dah jadi imam, dinaikkan pangkat jadi imam 5 waktu. Naik lagi pangkat jadi imam tarawih pula tu. Mantap ah. Inilah khair ataupun kebaikan ataupun hikmah di sebalik sesuatu yang kita rasa, satu-satu keadaan ataupun satu-satu situasi yang kita rasa benda tu macam musibah. Kita rasa benda tu musibah. Allah datangkan wabak, Allah datangkan penyakit, Allah datangkan dengan wabak tu ramai yang meninggal dunia, kan? Ramai yang kena kuarantin, tak boleh pergi mana-mana, tak bebas. Kita nak buat tu, nak buat ni, tak bebas. Kita nak cari pendapatan lebih pun tak dapat, kan? Tapi sebenarnya Allah bagi kebaikan dari sudut yang lain. Allah bagi kebaikan dari sudut yang lain. Kita dapat sembahyang 5 waktu sehari semalam full dengan family. Kita dapat pula jadi imam tarawih full dengan family, kan, 30 hari. Mantap. Okey, lepas tu kita rakaat pertama tadi 3 baris. Daripada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Lepas tu 3 baris lagi. 1, 2, 3. Daripada ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. 7, 8, 9, 10, 11. 5 ayat je. Jadi bila kita baca surah ayat yang pendek-pendek, lepas tu kita baca 3 baris ke 5 baris ataupun 3 baris je lah. 3 baris. Jadi kita cuma baca sekadar macam kita baca qul ya ayyuhal kafirun, liila fi quraisyin, alam tarokai, kan? Kalau yang advance sikit lagi wal adiyati dhabha, alhaqumut takatsur. Dia dah ambil yang 10 yang kedua tu. 10 fasa 10 surah yang kedua tu. Macam tu je. Dia tak ada menambahkan masa, dia tak ada menambahkan tenaga. Okey. Cuba buat. Okey, lepas tu terus kita ambil pensil. Okey, kita ambil pensil. Tadi kita dah apa? Kita dah ulang 10 kali, 5-10 kali. Lepas tu terus kita bahagikan kat mana kita nak baca. Lepas tu terus kita bahagikan. Okey, kita bahagikan macam mana? Kita kira 1, 2, 3. 3 baris. 1 baris, 2 baris, 3 baris. Kita tandakan dekat 3 baris tu. Kita tandakan dekat 3 baris tu. Okey, saya tulis kat situ. Contoh saya tuliskan kat situ rakaat 1. Lepas tu saya tulis lagi 1, 2, 3. Sekejap nanti saya akan tunjukkan dekat skrin. Ni saya tulis dulu. 1, 2, 3. Okey, dekat sini saya tarik, tuliskan kat tepi tu. Tapi kena pakai pensil, jangan pakai pen. Sebab kita nanti dah habis Ramadan, kita nak padam balik. Jangan conteng-conteng. Al-Quran tidak boleh diconteng-conteng. Ini semua kita mark supaya memudahkan kita nak bawa tarawih dalam sembahyang. Nak dalam sembahyang. Nak baca Al-Quran dalam sembahyang. Okey, kita tulis siap kat situ. Rakaat pertama, rakaat kedua dan rakaat ketiga. Okey, tulis macam ni saya tunjukkan. Dia akan terbalik sikit tau. Okey, anda akan tengok saya secara terbalik sebab saya guna kamera depan. Okey, tengok ni. Okey, surah Nun. Okey, saya tunjukkan. Okey, surah Nun tu nampak tak? Nampak tak ni? Rakaat pertama pula. Baris yang pertama, baris yang kedua, baris yang ketiga. Saya gariskan bawah dia. Lepas tu letak dekat tepi ni, saya notakan
rakaat yang pertama. Lepas tu saya kira lagi, baris yang pertama, baris yang kedua, baris yang ketiga. Saya bariskan bawah dia, saya tulis rakaat yang kedua. Macam tu. Seterusnya, kalau yang bawa 8 rakaat, mana yang bawa 8 rakaat? Assalamualaikum Ustaz Ali. Waalaikumsalam Ustaz Faisal. Okey. Terima kasih menonton. Sharekan lagi live ni kepada lebih ramai lagi kawan-kawan kita di luar sana, supaya mereka dapat satu pengalaman baru yang awesome dalam hidup mereka. Okey, buat macam tadi Markkan 1, 2, 3, bariskan, tulis kat ni rakaat pertama. Lepas tu tulis 1, 2, 3, bariskan bawah dia, tulis rakaat kedua. Bermakna nanti bila kita baca dalam sembahyang nanti, kita tengok Allahu Akbar, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Nun, baca Fatihah dulu. Ini contoh saja. Nun, Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, wa inna laka la ajran ghaira mamnun, wa innaka la'ala khuluqin azim, fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Allahu Akbar. Lepas tu naik balik rakaat kedua, baca lagi. Lepas baca Al-Fatihah, baca Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin, fala tuti'il mukadzibin, waddu law tudhinu fayudhinun, wala tuti' kulla halafim mahin, hammazim masya'im binamim. Allahu Akbar. Okey, macam tu. Kita kalau mana yang bawa 8 rakaat, bariskan 8 kali 3. Bariskan, kita bariskan 3 baris tu 8 mark. Kalau mana yang bawa 10, mana yang bawa 10 rakaat, markkan 10. Mana yang bawa 20 rakaat, markkan 20. Okey? Terima kasih kepada Amirul Hafiz. Okey, Assalamualaikum. Masya Allah, mantap Maulana kita. Maulana. Belum Maulana lagi. Okey, Maulana. Jadi begitu, kita markkan terus. Mark. Okey, pastikan masa kita mark tu, kita kena adjust. Kita adjust supaya kita tak perlu menyelak Al-Quran. Kita tak perlu menyelak Al-Quran dalam sembahyang nanti. Hufaz Entertainment, mantap, mudah dan merecik. Okey. Terima kasih. Okey, kita adjustkan pembacaan kita tu supaya kita tak perlu pun menyelak Al-Quran, menyelak helaian Al-Quran ketika kita di dalam sembahyang. Sebab Al-Quran tu dah lah jauh ke depan. Jadi bila kita nak menyelak tu nanti satu kerja. Kita nak jaga lagi pergerakan kita, jangan lebih 3 kali. Jadi benda tu dah agak menyukarkan kita sikit. Jadi masa sebelum kita bawa dalam solat tarawih tu, masa kita tandakan tu 3 baris, kita tanda rakaat pertama, 3 baris, kita tandakan rakaat kedua, 3 baris lagi kita tandakan rakaat ketiga, sampai ke 8. Ataupun yang 10 sampai ke 10. Mana nak bawa 20 sampai ke 20. Tandakan siap-siap. Lepas tu kita siap-siapkan. Kalau boleh jangan sampai kita elakkan supaya kita terpaksa menukar helaian, menyelak helaian ketika kita sembahyang. Itu pun kita adjustkan juga. Siap-siap. Okey. Lepas tu kita seterusnya sampai bila. Lepas tu nanti, okey, bila dah macam tu nanti, bila macam tu, apa dia? Kita bacakan sekitar, okey, saya ulang balik, minta maaf. Saya ulang balik mana yang dah termasuk, mana yang masuk lambat tadi, join lambat, saya ulangkan balik. Okey, mula-mula kita baca semuka tu, ataupun kita bacalah mana-mana, ataupun bila kita dah markkan 3 baris rakaat pertama, 3 baris rakaat kedua, 3 baris lagi rakaat ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Okay, kita dah tahu dah kita kena baca berapa muka. Okey, daripada sini, start daripada sini sampai sini. Oh, semua sekali 8 kali 3, Allahumma salli ala Muhammad, 8 kali 3, 24 tak? 24. Maknanya 24 baris. 24 baris ni sekitar
semuka ada lebih sikit. Semuka nak dekat hampir 2 muka lah. Hampir 2 muka. Kalau hampir 2 muka sahaja, lagi senang. Kalau 2 muka saja, saya tunjuk lagi sekali macam ni. Kalau 2 muka, kita bermula dekat sini. Okay, kita kena mula dekat awal ni. 3 baris kita tanda. 3 baris lagi kita tanda. 3 baris lagi kita tanda. 3 baris, 3 baris, 3 baris, 3 baris. Jadi masa 8 rakaat tu nanti, page ni je. Lepas tu sepitkan dia kiri kanan. Perlu tak kita menyelak Al-Quran? Tak perlu. Dalam 8 rakaat tu kita langsung tak perlu selak Al-Quran. Kalau ejaz macam tu cantik lah. Kemas lah. Kemas. Okey, lepas tu kita bahagikan dan tandakan terus bila time kita nak rokok. Okey, lepas tu yang ketiga, baca tu sekadar 3 baris. 3 baris saja. 3 baris ke 4 baris macam tu, jangan panjang-panjang. Tak perlu panjang-panjang sebab kita tak nak tambah masa dan kita tak nak tambah tenaga kita. Tapi kalau ada yang buat, ada yang rasa macam seronok lah, macam tu baik kita panjangkan sikit. Sebab tarawih itu bermaksudnya rehat. Kan, biar kita rehat lama sikit dalam solat. Kalau macam tu, grade AAA. Tapi kalau kita tak nak tambah apa-apa, kalau contoh kebiasaannya kita bawa 8 rakaat tambah dengan 3 rakaat witir, kita ambil masa dalam setengah jam macam tu. Kan, setengah jam. Jadi kalau kita tak nak tambah masa, kita ikut 3 baris cukup. 3 baris, kalau ayat tu pendek-pendek, kalau ayat tadi pendek-pendek, 3 baris tu 6 ayat, 3 baris lagi 5 ayat, sama je. Tak menambah apa-apa. Tak menambah masa dan tak menambah tenaga. Okay, terima kasih Ustaz Raziz kita daripada Perak kerana menonton. Kongsikan lagi kepada kawan-kawan kita yang lain. Okay, terima kasih juga kepada Madrasah Tahfiz Al-Mujahirin kerana menonton. Sharekan video ini, sharekan live ini kepada kawan-kawan yang lain supaya lebih ramai lagi kaum-kaum lelaki yang mendapat manfaat daripada live ini. Supaya lebih ramai lagi kaum lelaki yang dapat merasai pengalaman baru yang awesome dalam hidup mereka. Memang best. Kalau tak percaya, cuba malam ni. Malam ni kita cuba. Okay? Siapa yang nak cuba malam ni? Angkat tangan ni, Syah. Angkat tangan. Siapa yang nak cuba malam ni? Kan? Tulis. Ana nak cuba. Siapa nak cuba malam ni? Siapa yang nak cuba malam ni? Okay, komen di ruangan. Okay, komen di ruangan. Saya nak cuba insya-Allah malam ini. Saya nak cuba malam ni. Saya nak cuba malam ini. Okay, boleh komen di bawah di ruangan. Saya nak cuba malam ni. Baik, kesimpulan daripada apa yang kita kongsikan tadi adalah walaupun kita tak hafiz, walaupun kita ni tak hafiz, tapi kita masih berpeluang lagi. Tapi kita masih berpeluang juga untuk kita baca dalam solat tarawih kita ataupun dalam sembahyang kita surah-surah yang selain daripada surah-surah lazim. Surah-surah lazim kita boleh panggil dia, yang pertama kita boleh panggil dia surah-surah lazim. Surah-surah lazim tu maksudnya surah-surah kebiasaan. Okay, surah lazim ni adalah surah-surah kebiasaan. Kebiasaan apa? Kebiasaan para imam kita kalau bawa dalam Quran, dalam sembahyang, kat surau-surau masjid pun kebiasaannya dia bawa sekitar tu je. Kan? Sekitar 10 surah ke 20 surah yang belakang tu. Sama ada Alam Tarokai ke bawah ataupun Wadduha ke bawah. Ada jarang-jarang segelintir je imam yang bawa yang atas-atas, juz 1, juz 2, juz 3. Yang mana yang dah hafal lah kan. Itu sebablah surah-surah pendek-pendek itu dipanggil surah lazim, surah kebiasaan, ataupun dia juga boleh panggil surah-surah pendek. Kan surah-surah pendek 3 ayat, 4 ayat, 5 ayat, 6 ayat, pendek lah tu. Okay, kalau nak bandingkan dengan ayat-ayat surah-surah yang lain, 20 ayat, 30 ayat, 40 ayat, macam tu. 100 ayat, kalau surah Baqarah tu 300 lebih ayat. Okay? Walaupun kita tak hafiz, tapi kita masih berpeluang lagi untuk kita bawa solat tarawih, bawa imam dalam
bawa imam sebab kita sembahyang solat tarawih, tapi kita bawa selain daripada surah-surah yang lazim. Iaitu dengan cara apa? Dengan cara lihat Quran. Yang penting kena lancarkan dulu. Yang penting kena lancarkan dulu. Kalau tidak nanti kita akan tersangkut-sangkut baca dalam sembahyang, jadi makmum nanti akan rasa penat. Bila kita baca tak lancar, bila kita imam, kita baca dalam keadaan yang tak lancar, sangkut-sangkut, kan? Sangkut-sangkut, lepas tu berfikir lama-lama, terfikir lama-lama, jadi makmum dia akan rasa penat. Dekat situ dia akan rasa banyak masa berdiri lama, penat. Dia untuk mengelakkan daripada perkara begitu berlaku kepada makmum kita, kita kena baca lancar. Cara dia macam mana? Kita nak baca malam ni, daripada pagi kita dah prepare dah. Kita baca 5 kali ke 10 kali. Okay, itu dia punya kesimpulan. Dan kesimpulan yang kedua juga, usaha kita ni untuk menjadi imam dalam family kita, dia sebenarnya adalah satu usaha yang sangat-sangat baik, sangat-sangat mulia. Kan? Sangat-sangat mulia. Kerana apa? Nanti bila kita sebagai ayah, kalau kita sebagai ayah, nanti kita akan dicontohi oleh anak-anak kita. Kita akan dicontohi. Oh, ayah aku dulu pun pernah jadi imam. Ayah aku pandai jadi imam juga. Rupa-rupanya ayah aku ni pun berbakat juga jadi imam ni. Imam tarawih. Jadi mereka akan contohi. Walaupun mereka sembahyang main-main, walaupun kita sembahyang kat sini, dia main-main kat sebelah tu, terbising-bising, tapi sebenarnya dia sedang melihat. Dia sedang melihat ayah dia ni. Ayah dia ni jadi imam. Bestnya bacaan ayah dia. Dia pun bangga. Dia pun boleh berkongsi cerita bila dah habis PKP nanti dengan kawan-kawan dia. Kan kawan-kawan dia cerita, ayah aku imam. Alah, ayah kita pun imam juga. Baca sedap. Walaupun dia tak ikut kita sembahyang pun, tapi dia boleh cerita dan dia respect nanti. Okay? Dia sangat-sangat mulia. Sangat-sangat mulia usaha ini. Lepas tu pula usaha ni adalah usaha yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha kita membaca Al-Quran dalam sembahyang, kan? Di dalam bulan Ramadan, dalam solat tarawih. Itu semua perkara-perkara yang menyukai Allah, yang akan menyukai Allah dan akan menarik rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Kan Allah dah naikkan darjat kita ni, alang-alang Allah naikkan darjat kita ni, kita bagi yang mantapnya, yang awesome. Okey, macam ni dah cara dia. Cara dia kongsikan. Okey, saranan saya adalah teruskan usaha anda yang mulia ini sehingga ke akhir Ramadan. Kalau kita tak ada bazar, kan, kebiasaannya kalau kita ada bazar, kan, di tahun-tahun yang sebelum ni, lagi nak ujung-ujung tarawih, lagi nak ujung-ujung Ramadan tu, lagi itulah kita sembahyang tarawih kita entah ke mana, kan. Daripada 20 makin kurang jadi 8. Silap mana yang kebiasaannya daripada awal Ramadan 8 jadi 4 terus. Jadi 4 je. Okay, jadi kita dah tak ada nak pergi Ramadan, kita tak ada nak beli apa-apa dah. Kita tak ada nak beli baju-baju sangat, semua dah beli online dah sekarang. Jadi kita, kalau boleh, kita teruskan momentum ni, kita teruskan momentum usaha kita yang baik ini sampai akhir Ramadan. Kan, sehingga akhir Ramadan. Kerana apa? Kerana mungkin Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Sebab itu kita kali ni Allah nak kita buat betul-betul punya. Allah nak betul-betulnya kita buat supaya apa? Supaya Allah nak tengok kita punya usaha. Mungkin di dalam Lauh Mahfuz ataupun di dalam penceritaan takdir kita, ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Jadi kita dah buat yang terbaik untuk kita. Okey? Jadi kita kekalkan momentum ni sampai akhir Ramadan. Okey. Jadi penutup, saya doakan anda semua supaya sihat, supaya dimurahkan rezeki, supaya dipanjangkan umur dalam kebaikan, supaya lebih banyak lagi kita buat kebaikan-kebaikan kita di musim-musim ni. Kita cari sebanyak mungkin kebaikan yang kita boleh lakukan
di musim-musim PKP ni. Dan saya akhiri saya punya live saya ataupun saya punya video ataupun rakaman ni ataupun kita punya perkongsian ni, tips ni dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.